Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kepada semua murid tahun 4. Cikgu harapkan kamu semua sihat sejahtera dan selamat belajar di rumah. Untuk pengetahuan kamu, cikgu akan mengajar matematik kamu. Cikgu Puan Hajah Hayati Hussein, Guru Besar SK Dan Tawa. Jadi tahun ini cikgu akan mengajar kamu matematik tahun 4. Jadi untuk tahun 4 ni kita sekarang ni dah minggu yang ketiga, kita masuk minggu yang ketiga. Jadi minggu pertama dan minggu kedua kamu dah pun melaksanakan tugas dan tanggungjawab kamu dengan baik. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada semua kerana telah berjaya membuat latihan-latihan yang telah cikgu berikan. Sebenarnya untuk tahun 4 tahun ini kita baru masuk kepada topik-topik awal yang mana kamu dah pun mendapat pengetahuan mendapat ilmu daripada tahun 3 hari itu. Jadi kalau kamu tengok di tahun 4 ini ada topik-topik lah itu topik pertama itu adalah topik berkaitan dengan nombor dan operasi. Ini adalah topik yang kita akan pelajari untuk minggu-minggu awal ini. Jadi kamu boleh rujuklah buku teks kamu untuk melihat tajuk-tajuk yang kita akan pelajari pada tahun ini. Jadi kita sekarang ni di tajuk yang pertama. Cikgu nak fokuskan kepada kamu soalan-soalan yang telah cikgu berikan untuk minggu yang ketiga. Jadi untuk minggu ketiga ni sebenarnya matematik ni kita belajar pada hari Selasa, Rabu dan hari Khamis. Pada hari Selasa pada pukul 12 hingga pukul 1, hari Rabu pada 9.10 hingga 10.10 dan pada hari Khamis pada pukul 9.10 hingga 10.10. Itulah waktu-waktu yang kamu sepatutnya belajar matematik di rumah lah. Jadi sebenarnya sekali bagi cikgu akan beri biasanya 3 muka surat. Jadi kalau kamu tengok yang baru-baru ni untuk minggu yang ketiga, cikgu bagi K, ada A dan juga ada latihan B. Latihan B. Jadi semua ini adalah berkaitan dengan tajuk-tajuk awal yang berkaitan dengan nombor. Jadi K ni sebenarnya sambungan yang minggu lepas lah, minggu yang kedua. Jadi yang minggu ketiga ni ada sikit lagi yang belum habis untuk kemahiran yang minggu lepas. Jadi kita sambung dengan K, yang mana K ni adalah bagaimana kita nak lengkapkan rangkaian nombor. Rangkaian nombor. Jadi cikgu suka nak fokus lah kepada kamu. Sebelum tu cikgu nak beritahu lagi, sebelum tu K ni untuk hari Selasa lah sepatutnya. Untuk yang A ni adalah untuk hari Rabu dan yang untuk latihan B ni adalah untuk hari Khamis. Itu yang sepatutnya, tapi cara mana kamu laksanakan di rumah itu terpulang pada kamulah. Okey, jadi cikgu suka nak fokuskan lah bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang baru-baru cikgu bagi latihan untuk K tu. Jadi untuk yang K ni kita tengok soalan yang diberikan contoh yang nombor 1 tu dia beri pada kamu 12,465, kemudian kosong tak ada angka di situ, kemudian tak ada nombor di situ, nombor 14,465 dan seterusnya 16,465. Jadi untuk menjawab soalan-soalan yang macam ini, kamu pertamanya kena tengok betul-betul adakah nombor itu disusun secara menaik ataupun menurun. Jadi untuk contoh yang pertama ini, kamu tengok di situ 465, 465, 465 yang bahagian belakang. Dia nombor belakang, tetapi yang depan itu ada perbezaan, iaitu 12, 14 dan 16. Ini menunjukkan bahawa nombor ini disusun secara menaik. Okey, jika kamu lihat soalan yang pertama ni, dia adalah 12,465. Jadi dia tak kacau nombor belakang dia. Yang hanya berubah ialah nombor di hadapan. Jadi apakah nombor selepas 12? Apakah nombor sebelum 14? Untuk tempat yang pertama. Yang tempat kosong yang kedua, kamu lihat 14,465. Apakah nombor selepas 14? Dan apakah nombor sebelum 16?
Jadi kamu boleh fikir-fikirkan, ya. Bukan susah, sangat senang. Begitulah yang seterusnya, ya. Kamu kena lihat adakah nombor itu menaik, disusun secara menaik ataupun menurun. Ya, contoh yang kedua ni 19, kemudian 17. Ya, jadi dia adalah secara menurun. Ya, nombor belakang dia 446 sama. Jadi dia tak kacau nombor belakang. Cuma kita akan ubah nombor di bahagian hadapan dia. Ya, dia susun secara menurun. Ya, jadi kamu boleh lihat di situ dan fikir, ya, apakah nombor yang sepatutnya diletakkan. Yang lain-lain pun sama sahaja, tidak ada masalah. Kalau contoh nombor 6 ini, ya, kalau kamu tengok dia ada dua nombor yang rapat. Kalau contoh nombor yang macam ini, tengok dulu, ya, 592 di belakangnya, ya. 64,592. Nombor yang seterusnya 64,582. Jadi nombor ini adalah semakin menurun. Ya, semakin menurun. Banyak mana dia turun? Okey, kalau nak tahu banyak mana dia turun, kita tolakkan sahaja nombor besar dengan nombor kecil. Jadi 64,592 tolak 64,582. Berapa dapat? Bezanya berapa? Okey, jadi untuk yang nombor yang seterusnya, kita tolakkan saja dengan nombor sebelah dia. Ya, sebab ini adalah secara menurun. Ya, berapa kita tolakkan dengan beza yang kita dapat tadi. Untuk yang pertama, mestilah nombor yang besar sekali. Ya, jadi kalau nombor yang besar sekali, nombor yang di hadapan ini, kita mesti tambah. Ya, 64,592 kita tambah dengan beza yang kita dah dapat hasil tolak daripada 64,592 dengan 64,582 tadi. Ya, kita tambahkan hasil bezanya tadi dengan nombor yang paling hampir dengan dia lah, nombor sebelah dia. Ya. Jadi itu sahaja untuk penerangan cikgu latihan K ini. Jadi apa-apa masalah nanti sekiranya kamu tak dapat buat dan sebagainya, tak faham, boleh WhatsApp cikgu, ataupun kamu juga boleh tengok, ya, rujuk nota muka surat 9 hingga muka surat 12 yang cikgu dah berikan, ya, di dalam lembaran kerja kamu tu. Ya, seterusnya cikgu pergi terus, ya, kepada latihan yang kamu nak selesaikan, nak jawab untuk hari Rabu. Ya, untuk hari Rabu, iaitu berkaitan dengan nombor genap dan juga nombor ganjil. Ya, sebelum kamu membuat latihan ini, kamu kena tahu apakah yang dikatakan nombor genap dan apakah yang dikatakan nombor ganjil. Ya, cikgu pasti kamu dah merujuk buku teks, ya, untuk soalan yang berkaitan dengan nombor genap dan nombor ganjil ini. Jadi nombor genap ni adalah nombor yang apabila kamu bahagi dengan 2, ya, dia tidak ada baki. Maknanya nombor-nombor ini boleh dibahagikan dengan 2. Ya. Manakala nombor ganjil pula adalah nombor yang bila kamu bahagi dengan 2, dia akan ada baki. Senang saja, itu je. Dan untuk ingatan kamu juga, sebenarnya bagi nombor-nombor yang mudah, yang kecil, kamu boleh je ingat untuk nombor genap dia bermula dengan 2. Ya, 2, 4, 6, 8, 10. Ya, 12, 14. Maknanya nombor tu ada dalam sifir 2. Ya, ataupun kalau 2 tambah lagi 2, 4 tambah 2 jadi 6 tambah 2 di 8, itu adalah sifir 2. Itu nombor genap. Ya, nombor ganjil dia bermula dengan nombor 1. Tambah 2 jadi 3, tambah 2 jadi 5, tambah 2 jadi 7, tambah 2 jadi 9. Atau awak boleh ingat saja 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya, tambah 2 tambah 2. Ya. Dan kalau nombor itu nombor yang lebih besar, kita tengok je ujung di belakang dia tu. Ya, tengok belakang saja. Kalau 1, memang dia nombor ganjil. Ya, kalau dia ada 8 contohnya, itu memang nombor genap. Ya. Jadi kita tengok je nombor belakang dia. Tak perlu kita nak membahagi. Ya. Jadi kita boleh tengok je nombor
di bahagian belakang. Kalau dianya belakang sekali itu adalah nombor yang bermula dengan ada nombor 1, ada nombor 3, ada nombor 9 contohnya, ya, itu adalah nombor ganjil. Ya, tapi kalau nombor tu adalah 2, 4, 6, 8 di belakangnya itu adalah nombor genap. Jadi cikgu rasa senang saja untuk latihan ini. Ya, kamu boleh saja untuk latihan A ni kita hanya sesuaikan sajalah. Ya, nombor genap dan nombor ganjil sesuaikan dengan di sebelah mana. Ya, untuk yang sebelah sini, ya, dianya adalah nombor genap, dan untuk di sebelah sini kamu sesuaikan dengan nombor ganjil. Ya, cikgu rasa tak ada masalah, kamu boleh buat dengan baik. Okey, seterusnya untuk hari ini juga cikgu nak jelaskan bagaimana latihan yang kamu nak bagaimana latihan kamu nak buat untuk B. Ya, sebenarnya B ni pun sama juga, ya. Kita nak kelaskan nombor berikut mengikut kategori yang betul. Dia masih lagi berkaitan dengan nombor genap dan juga nombor ganjil. Cuma bezanya untuk latihan ini kamu menulis. Tadi kamu hanya sesuaikan saja yang A, ya, tapi yang B ni, yang B ni kamu kena tulis. Dan kalau boleh, ya, cikgu nak kamu sambil-sambil tulis tu kamu sebut nombor itu. Ya, kerana kamu akan menjadi lebih mahir, ya, untuk menyebut sama ada dia adakah dia ribu, adakah dia puluh ribu dan sebagainya. Ya, jadi sambil-sambil tulis tu kita sebut. Kena pastikan kalau nombor genap adalah nombor yang belakangnya ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ya, nombor ganjil pula belakangnya tu adalah nombor bermula daripada 1, ya, 3, 5, 7, 9. Ya, jadi itu adalah nombor-nombor ganjil. Kalau sifar macam mana? Kalau sifar juga adalah nombor genap. Ya, sifar di belakang. Ya, sebenarnya sifar tadi, jadi kena ingatlah, ya, kalau nombor tu ada sifar di belakang, sebenarnya adalah termasuk dalam nombor genap. Ya, okey, jadi itu sajalah, ya, untuk perbincangan kita pada hari ini. Cikgu harap, ya, kamu dapat membuat latihan yang cikgu berikan dengan jayanya. Ya, insya-Allah kamu dapat jawab betul semua, ya, sebab soalan latihan yang cikgu berikan pada minggu ini, pada minggu ini adalah soalan-soalan yang agak senang, ya, agak mudah. Jadi insya-Allah cikgu harap pada hari Isnin depan kamu akan dapat menghantarlah, ya, latihan yang cikgu berikan pada minggu ini. Jadi itu saja, semoga kamu dapat, ya, menjawab soalan-soalan ini dengan cemerlang. Dan sekiranya ada apa-apa masalah, bolehlah, berwhatsapp dengan cikgu, call dan sebagainya lah. Ya, jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.